Terdapat perbezaan cerita berkenaan sejarah Hang Tuah di antara Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Penceritaan Hang Tuah yang digambarkan oleh Tun Sri Lanang di dalam Sulalatus Salatin dilihat lebih realistik tanpa ada unsur-unsur mistik. Di dalam Sulalatus Salatin dicatatkan nama sebenar Hang Tuah adalah Daeng Mempawah. Beliau adalah anak Raja Bajung. Sebutan sebenar di Sulawesi adalah Bajeng. Hang Tuah berasal daripada daerah Goa, Mengkasar, Sulawesi. Nama Hang Tuah diberikan oleh Sultan Mansur Shah setelah baginda berkenan melihat beliau. Hang Tuah kemudian dikurniakan keris yang bernama keris Tempa Melaka, bukan keris Taming Sari. Sepanjang berada di Melaka, Hang Tuah berguru dengan hulu balang yang ada di Melaka, bukan dengan adiputera di Gunung Ledang seperti di dalam hikayat yang termasyhur itu. Perhangan yang kita sedia maklum adalah 5 orang, tetapi sebenarnya di dalam Sulalatus Salatin, Sultan Mansur telah memilih 8 orang hang sebelum kedatangan Hang Tuah, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Ali, Hang Iskandar, Hang Hasan, dan Hang Husin. Maka dengan kedatangan Hang Tuah, perhangan atau pahlawan Melaka menjadi 9 orang semuanya. Mereka semuanya saling bermufakat dan berkasih sayang. Hang Tuah adalah pahlawan yang paling handal di antara 9 orang hang ini. Hang Tuah dikenali sebagai seorang yang rupawan, cerdik, perkasa, mempunyai hikmat dan berani. Apabila ada orang yang mengamuk dalam Melaka dan tidak ada sesiapa yang mampu mengawal amukan tersebut, maka Hang Tuah akan dititahkan oleh Sultan untuk mengatasinya. Dikatakan bahawa Hang Tuah pernah membunuh 74 orang yang mengamuk di Melaka. Pemuda-pemuda di Melaka menggelarnya Laksamana kerana apabila Hang Tuah bergurau dengan rakan-rakannya, beliau akan menyingsing lengannya dengan berkata, "Laksamana akan lawanku." Sejak dari itu, para pemuda memanggilnya dengan Laksamana hingga akhirnya Sultan juga terikut-ikut memanggilnya Laksamana. Pada satu hari ada seorang dari suku Jawa mengamuk kerana berasa malu diejek oleh para pemuda Melaka. Ramai yang telah dibunuh oleh orang Jawa tersebut dan tidak ada sesiapa yang mampu menghalanginya. Sultan Mansur Shah kemudian menghantar Hang Tuah untuk menyelesaikannya, dan akhirnya orang yang mengamuk itu berjaya dibunuh. Dengan kejayaan itu, Sultan terus melantik Hang Tuah menjadi Laksamana. Digambarkan juga di dalam Sulalatus Salatin akan ketampanan Hang Tuah. Ketika berada di Majapahit, Hang Tuah telah menjadi kegilaan para wanita Jawa, sama ada gadis sunti ataupun isteri orang. Dikatakan jika seorang isteri sedang berada dalam dakapan suaminya, sekalipun pasti akan terkejut dan terus keluar untuk melihat Hang Tuah. Ketika pertarungan dengan Hang Jebat, Hang Tuah dalam keadaan tubuh yang sangat kurus. Berjalan pun terketar-ketar kerana beliau dipasung dalam tempoh yang lama oleh Seri Nara di Raja di Dusun akibat kesalahan berzina dengan dayang istana. Hang Tuah berjaya menewaskan Hang Jebat kerana kepintarannya memperdaya Hang Jebat. Ketika keris beliau terlekat di dinding, beliau meminta belas kasihan daripada Hang Jebat agar memberikannya peluang untuk mencabut kembali kerisnya. Hal tersebut berlaku selama 2-3 kali, tetapi apabila keris Hang Jebat tersangkut ke dinding, cepat-cepat beliau menikam Hang Jebat. Apa yang perlu diperhatikan, tidak ada diceritakan bahawa Hang Tuah dan Hang Jebat bertarung di atas talam kerana para pengawal menjolok dengan lembing daripada bawah istana. Juga tidak ada perebutan keris Taming Sari, yang mana sesiapa yang memiliki keris tersebut akan menjadi kebal. Malah keris Taming Sari itu juga tidak wujud dalam Sulalatus Salatin. Dinyatakan di dalam Sulalatus Salatin bahawa Hang Tuah berkahwin dengan mempunyai 2 orang isteri, 3 orang anak, 4 orang cucu, 2 orang cicit dan 1 piut, iaitu isteri pertama nama tidak disebutkan, merupakan saudara kepada Seri Bija Diraja Datuk Bangkok. Anak dari isteri pertama, 1 Tun Sirah perempuan, berkahwin dengan Temenggung Khojas Hasan. Cucu dari isteri pertama, Tun Abdullah lelaki 2 tahun, Tun Biajit lelaki dan Tun Daerah perempuan, berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah. Cicit dari isteri pertama 1,
Raja Dewi binti Sultan Mahmud Shah. Manakala isteri kedua nama tidak disebutkan dari keluarga Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Anak dari isteri kedua mempunyai 2, sang guna lelaki dan yang kedua Tun Emas Jiwa perempuan. Berkahwin dengan Hang Nadim, cucu dari isteri kedua Tun Mat Ali bin Hang Nadim, cucu dari isteri kedua Tun Hamzah bin Tun Mat Ali, piut dari isteri kedua 1 Tun Ali bin Tun Hamzah. Tun Ali bergelar sebagai Seri Petam. Ketika ekspedisi mendaki Gunung Ledang untuk meminang Puteri Gunung Ledang, Hang Tuah tidaklah merasa sangat kecewa hingga gaib di Sungai Melaka akibat gagal mendaki ke puncak Gunung Ledang. Seperti dalam hikayat Hang Tuah. Hang Tuah masih lagi hidup sehingga beliau meninggal dunia setelah sekembali menantunya Hang Nadim dari benua Keling. Hang Tuah telah dimakamkan dengan penuh adat istiadat di Tanjung Keling, Melaka oleh Sultan Mahmud. Hingga sekarang makam tersebut masih lagi wujud dan terjaga dengan baik oleh Kerajaan Negeri Melaka. Jawatan Laksamana kemudiannya disandang oleh menantunya sendiri, Temenggung Khoja Hasan. Selepas Khoja Hasan meninggal dunia, jawatan Laksamana disandang pula oleh Hang Nadim. Namun ketika itu, Kesultanan Melaka telah berpindah ke Johor. Satu lagi perkara yang perlu diperhatikan, bukanlah Hang Tuah yang melarikan Tun Teja dari Pahang. Peristiwa tersebut berlaku selepas Hang Tuah meninggal dunia. Dicatatkan yang melarikan Tun Teja adalah Hang Nadim, iaitu menantu Hang Tuah. Penghargaan bagi mengenang jasa Hang Tuah. Pihak berkuasa di Malaysia dan Indonesia telah mengabadikan namanya pada pelbagai jenis jalan, sistem pengangkutan dan bangunan. Jalan Hang Tuah di Melaka, Kuala Lumpur dan Taman Halidi Baru, Muar Johor. Filmografi. Bagi pautan luar, bagi filem Hang Tuah pada tahun 1956. Rencana ini berkenaan dengan sebuah filem untuk kisah mengenai Hang Tuah. Hang Tuah ditayangkan pada 28 Januari 1956 dan dilakukan oleh P. Ramlee sebagai Hang Tuah. Filem ini yang berasaskan kepada hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu ialah filem mengenai Hang Tuah yang paling berkesan dan tidak lari daripada cerita asal. Sinopsis beliau. Hang Tuah dan 4 orang kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu menuntut ilmu bersama Adiputera di Gunung Ledang. Hang Tuah telah jatuh cinta pada Melor, anak darah jelita yang berasal daripada Puak, orang asli yang tinggal di Gunung Ledang, dan menjadi pembantu Adiputera. Selesai menuntut ilmu, mereka berlima kembali ke kota Melaka. Pada suatu hari mereka menyelamatkan Datuk Bendahara Tun Perak daripada seorang lelaki yang mengamuk dan telah mencetuskan huru-hara di kota Melaka. Datuk Bendahara Tun Perak kagum dengan ketangkasan Hang Tuah. 5 bersaudara menangani amukan lelaki terbabit dan menjemput mereka semua berkunjung ke rumahnya. Apabila Sultan Melaka mendapat tahu akan berita tersebut, baginda berminat menjadikan mereka hulu balang istana. Ini adalah kisah daripada hikayat Hang Tuah. Seterusnya sekembali ke Melaka, Hang Tuah telah diutuskan ke Pahang bagi mendapatkan Tun Teja untuk jadikan permaisuri Sultan Melaka. Ketika Hang Tuah